Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Manja bin Ansyari, umur dah 60 lebih. Sekarang kerjaya saya iaitu mengurus Mahat Tahfiz Nur Hikmah sepenuh masa, maknanya berhikmah lah, dan juga bersama keluarga saya lah. Lokasi ini di Taman Melati, alamat 2330-20-18. Alamat dia sebenarnya Gombak Setia, tapi ikut pada sini Taman Melati Tambahan bersebelahan dengan terminal bas Gombak di Taman Melati. Selepas saya menghadiri majlis di Pondok Pesantren di Indonesia, kemungkinanlah balik-baliknya itu memang saya ada hajat lah nak buat rumah kebajikan sebenarnya lah, tapi berubah kepada Mahat Tahfiz. Tapi berunsurkan juga kebajikan sebab kita mengambil ini pelajar ni yang anak yatim yang tak ada ibu bapa, tak ada ibu ataupun tak ada bapa, ataupun tak ada kedua-duanya sekali, dan juga asnaf lah yang kami mampu lah, macam tu. Objektif utama dia, kita sebagai umat Islam, agama Islam, itu dah tanggungjawab kita menyebarkan syiar Islam. Bukan masalah menyebar syiar Islam ni bukan pada ustaz saja, kepada diri kita sendiri. Jadi banyak juga anak-anak yang terbiak, yang tiada kemampuan untuk dia belajar agama. Jadi itulah detik-detik mulanya kita nak buat tahfiz. Tapi sebelum kita buat Mahat Tahfiz Nur Hikmah ni, saya ada buat juga di rumah saya di Kampung Cangkat, budak-budak untuk belajar panggil ustaz. Dari situlah detik-detiknya bermula kita inilah, sehingga ke hari inilah. Di Mahat Tahfiz Nur Hikmah ini di Taman Melati, kita ada bangunan yang bukan saya cakap serba lengkap lah, tapi boleh katakan 80% lengkap. Bangunan ni 5 tingkat. Di atas sekali kita sediakan pusat permainan futsal. Memang 100% kita untuk Mahat Tahfiz dan semua aktiviti lah, pengajian, mana orang di luar nak belajar, seminggu sekali kita adakan pengajian kitab dan juga Al-Quran lah. Sama ada Al-Quran tu tidak semestinya kita nak hafal, termasuk Iqra' sekali. Bangunan baru ni lah, asal usulnya bangunan di sebelah, nanti boleh kita tengok ni bangunan tu di tingkat atas sekali, bermula daripada 2 pelajar, anak saya dan juga seorang anak yatim piatu, dan seterusnya hingga ke hari ini. Dan anak saya pun dah jadi pengajar di Mahat ni. Selepas tu kita dah buat bangunan ni bermula daripada PKP, mula-mula bulan 9 ke bulan 10 macam tu lah, hingga ke hari ini dah siap. Dan kita telah menghuni di sini selama 6 bulan. Dan bangunan yang kita duduki yang lama tu kita renovate untuk dijadikan tempat pelajar wanita. Dah siap lah, tinggal tunggu kemasukan pelajar lah, itu pelajar perempuan.
Sebenarnya dia ada dua, ada dua. Satu kepada ibu bapa yang nak menghantar anaknya. Dan yang kedua, kita menerima daripada mahat sendirilah, bukan orang datang. Maknanya kita tahu satu tempat tu ada anak yatim atau anak yatim piatu, maka kita kalau ada kapasiti yang cukup, maka kita akan ambil mereka dengan tanpa pembayaran lah. Dan yang kedua, di mana kita menerima pelajar-pelajar yang membayar yuran. Jadi di sini tempat, segala fasiliti, makan minum, belajar fardu ain, iqra, mengaji Quran, hafal Quran, dan juga akademik. Dengan situasi sekarang, kita bukan sekadar melahirkan para hufaz Al-Quran, tetapi kita dapat melahirkan hufaz yang profesional, yang boleh berhikmah kepada negara. Penghufaz Al-Quran ni yang dah lepas pada 30 juzuk, dah banyaklah pertibaran. Saya tak dapat detect dia orang, sebab ialah dengan kesibukan masa. Ada sebahagiannya pun kadang-kadang datang di sini untuk berhikmah, dan dah jadi pengajar di mahat lah, termasuk keluarga saya sendirilah. Itu. Sebelum saya memberitahu pasal bagaimana nak menyumbang, sebenarnya kita menunjukkan mahat tahfiz ini bukan bersifat keuntungan, itu satu. Yang kedua, memang kita berhikmah sesuai dengan kemampuan kita lah. Di sini banyak masih diperlukan di segi maintenance, keperluan harian. Jadi kalau kita sesuaikan dengan yuran tiap-tiap bulan, memang tidak mencukupi. Jadi usaha kita apa yang kita mampulah. Termasuk saya sendiri, keluarga saya sendiri banyak berkorban lah untuk tahfiz ni. Jadi memang sentiasa memerlukan keuangan tu, bukan pasal nak buat bangunan insya-Allah dah siap. 70% dari atau hingga 80% daripada mahat sendiri dan 20% dari sumbangan orang ramai. Tapi itu memerlukan kos yang sangat tinggi. Nak mencari guru yang berkualiti memerlukan kos, fasiliti yang bagus, makanan, segala-galanya. Dan juga kita berhikmah untuk mencari anak-anak yatim piatu, asnaf, dan duduk di sini sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya di luar sana ada rezeki lebih, kelebihan, kami alu-alukan untuk menjadikan anak-anak asnaf ataupun yatim piatu sebagai anak angkat. InsyaAllah, itu satu pahala yang berterusan. Kenapa saya cakap gini? Apabila kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah Allah permudahkan urusan kita. Dan yakinlah, sedekah yang kita berikan bukan kita nikmati di dunia, tetapi juga di akhirat. Kenapa saya kata begitu? Apabila kita mengambil anak ini sebagai anak angkat dan kita memberi beasiswa kepada mereka, apabila anak ini mendapat cukup ilmu, seterusnya ilmu itu digunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat yang akan datang, anak-anak yang akan datang. Selagi ilmu itu digunakan, selagi itulah pahala itu mengalir, walaupun kita telah meninggal dari dunia ini. So kalau kita bagi makanan habis pun alhamdulillah, lepas tu habis. Tapi kalau kita
mendidik, mencari ilmu, memberi ilmu kepada mereka dan seterusnya, itu mengatakan pahala itu akan melebar seluas-luasnya. Okey, kita ambil contoh. Mohon maaf ya. Ini pendapat saya sajalah. Kalau kita buat kajian di Malaysia ini atau di seluruh Nusantara ini, banyak mahat-mahat, pondok pesantren, madrasah, banyak melahirkan para dai, para alim ulama, dan ilmu itu menyebarkan. Walaupun kita tidak mampu untuk membina satu tempat pengajian, tetapi kita membantu anak-anak yang tak mampu ini mendapat ilmu yang baik. Sedangkan kita menyumbang untuk sebulan, tetapi bila mereka mendapat ilmu, tiba-tiba dia mengajar kepada orang lain, Masya Allah. Ada satu orang tu datang ke tafi saya. Dia mengatakan, Haji, kalau saya nak derma telur sepapan boleh tak? Sebab saya tak mampu. Saya bagi tahu pada dia, jangankan sepapan, sebiji telur pun kalau awak hantar, kita terima. Bukan masalah banyak atau sikit, nak tunggu banyak hantar kat sini, sebiji telur saja. Insya-Allah saya cakap, sebab di sini tempat kita menanam modal untuk akhirat nanti. Kita tidak nafikan, kadang-kadang gara-gara sebiji telur itu, Allah terima dengan hati kita yang ikhlas, besok dijanjikan syurga untuk kita. Itulah saya galakkan. Tidak perlu yang kaya, Alhamdulillah. Yang pengetahuan pun Alhamdulillah. Kalau pengutip botol sekalipun datang di sini dan memberi sebiji telur, kita terima. Bukan untuk kita, untuk dia. Ini hanya tempat ni saja. Itulah saya ni mengucapkan terima kasih lah.